TV KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Stevens selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka dan pastikan anda pakai dengan betul. Pasti ia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Dan juga pastikan anda kerap cuci tangan dengan air dan sabun serta pakailah hand sanitizer supaya tangan anda sentiasa bersih. Selain daripada itu, anda juga kenalah jaga jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini adalah topik yang sangat menarik iaitu reka bentuk digital atau reka bentuk grafik digital. Menarik kan? Tetapi sebelum tu, jom kita tengok profil video cikgu. Itulah dia, bersama kita pada petang ini adalah Cikgu Nur Azia ataupun juga dikenali sebagai Cikgu Azi. Apa khabar Cikgu? Selamat petang. Selamat petang. Okey, baiklah Cikgu, sebelum kita mula, apa kata kita amalkan SOP? Ada hand sanitizer dekat meja Cikgu kan? Saya pun ada di sini. Jom kita pakailah hand sanitizer. Okeylah, jagalah kebersihan tangan kita ya. Dan seperti yang anda nampak ya, kepada mereka yang menonton di rumah, Cikgu pun pakai pelitup muka dan jarak di antara kita tu memang lebih daripada 1 meter kan Cikgu? Okey, baiklah Cikgu, sebelum kita mulakan, sebenarnya saya nak tanya Cikgu, boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu lagi sekali? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera, selamat petang. Okey, nama saya Cikgu Nur Azia binti Zakaria. Saya berasal daripada Kuala Kangsar. Tapi saya mengajar di SMK Tuan Muda Abdul Aziz, Sungai Siput Utara, Perak. Cikgu dah ajar berapa lama dah Cikgu? 12 tahun. Wah, dah 12 tahun. Memang Cikgu mahir lah untuk subjek ni Cikgu. InsyaAllah. Okey, dan kita dah berkenalan kan Cikgu? Apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Jom kita tengok siapakah mereka. Hai semua. Hai. Hai, selamat petang. Itulah dia. Hai. Okay, kita ada murid kita yang ada dalam talian di Google Meet. Nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Wan Tasha. Oh. Okey, kepada yang lain sila tutupkan mikrofon anda ya. Selain daripada Wan Tasha, silakan ya. Dia tak buka. Nampaknya ada masalah teknikal sikit dengan mikrofon Wan Tasha. Tak apa Wan Tasha, nanti kejap lagi kita akan kembali semula ke anda ya. Kita bergerak dulu ke murid yang seterusnya iaitu Fatihah Najwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Fatihah Najwa binti Abdullah daripada SMK Tuan Muda Abdul Aziz, berusia 17 tahun. Okey, ada lagi ke? Tak ada. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, kita balik semula ke Wan Tasha. Tengok okey ke tak audio anda? Silakan Wan Tasha. Audio. Malangnya ada masalah sikit. Tak apa Wan Tasha, nanti kita akan kembali semula ke anda. Dan seterusnya kita juga ada Muhammad Ikwan. Muhammad Ikwan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ikwan bin Abdul Aziz, berumur 17 tahun, bersekolah di Stamak, Sekolah Tuan Muda Abdul Aziz. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, Zulhilmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zahmi bin Zulkifli. Saya adalah pelajar daripada SMK Tuan Muda Abdul Aziz di kelas 5VK. Umur saya 17 tahun dan saya duduk di Sungai Siput. Terima kasih. Dan seterusnya Amalin.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalin Jasmine binti Mazir. Sekolah di SMK Tok Muda Abdul Aziz dan duduk di Kampung Kelimat lah. Okey, terima kasih. Sangat comel lah earphone anda. Beli kat mana? Okey, tak apa, yang itu tak penting. Tapi semuanya pun berumur 17 tahun macam umur kita kan, Ego? Muda-muda lagi. Okeylah, saya nak tanya anda, adakah anda bersedia untuk mempelajari subjek kita pada hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya anda dah sedia. Okey, itu dia semangatlah murid kita yang ada dalam talian. Baiklah cikgu, sebenarnya saya nak tanya ya. Apa yang sebenarnya kita akan belajar dalam subjek ini pada hari ini? Okey, hari ini kita akan mempelajari tajuk berkaitan tipografi. Tipografi ni iaitu ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis huruf. Ataupun jenis-jenis muka type. Kalau sebelum ni kita kata huruf ataupun nombor atau huruf tu kan. Tapi dalam istilah ni adalah tipografi. Dan saya nampak di atas meja di sebelah cikgu tu, ada banyak hasil kerja itu adalah cikgu punya ke? Cikgu yang buat ke? Yang ni semua hasil kerja anak murid saya lah. Yang berkaitan dengan tipografi juga. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi ataupun sebelum kita memulakan pengajaran kita pada hari ini, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagi saya, subjek MPV RGD adalah subjek susah jika kita tidak berminat. Tetapi, subjek MPV RGD merupakan subjek yang sangat menarik jika kita berusaha untuk mempelajarinya. Kerana ia memulakan kemahiran dan tumpuan kepada subjek itu. Bagi saya, subjek MPV RGD ini merupakan subjek yang agak sukar untuk dipelajari kerana subjek ini memerlukan kemahiran dan tenaga kerja yang keras. Subjek ini memang agak sukar untuk dipahami, tetapi kalau kita usaha untuk memahaminya, insya-Allah kita akan dapat faham apa yang dipelajari. Kalau saya, subjek MPV RGD ni senang nak bawa kalau kita betul-betul fokus dalam kelas. Tapi bukan semua sekolah yang mempunyai subjek ni sebagai subjek tambahan mereka. Saya seronok belajar subjek MPV RGD ni sebab cikgu yang sangat membantu dan subjek ni penting untuk masa hadapan kita. Semoga berjaya. Didik TV KPM. Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 ataupun 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Aziz untuk subjek reka bentuk grafik digital dan topiknya untuk hari ini adalah tipografi. Baiklah cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Go, silakan. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tipografi. Seterusnya, yang ni standard pembelajaran. Standard pembelajaran ni adalah di dalam DSKP. Yang pertama kita akan belajar maksud tipografi. Yang kedua, beza muka jenis type ataupun typeface. Jenis dia seri, sans seri, script, dekoratif. Dan yang ketiga, menghasilkan font baharu berdasarkan jenis muka type. Maksudnya kita hasilkan font kita punya, identiti kita. And then yang keempat, membuat justifikasi penggunaan muka type dalam karya grafik bertema. 5. Mencadangkan penetapan dan penyusunan muka type dalam karya grafik, iaitu dari segi saiz, jenis, jarak ataupun format. Dan yang ke-6, menghasilkan karya tipografi mengikut tema yang kita dah pilih lah. Okey. Seterusnya, apa itu unit 1, maksud dan peranan tipografi. Jadi yang pertama ni, yang ni adalah infografi. Tipografi maksud dia adalah teknik dan seni mengatur huruf. Okey. Dan yang kedua, mengapa kena belajar ilmu tipografi ni? Sebabnya untuk mudah dan menarik dibaca oleh audiens. Maksudnya bila kita menghasilkan tipografi yang bagus, jadi pembaca akan rasa tertarik untuk nak melihat sesuatu karya kita tersebut. Okey, yang ketiga, merujuk pada ilmu perancangan dan penentuan bentuk huruf atau paparan atau cetakan. Okey, yang ini, kalau yang sekarang ni yang kita tengah belajar ni, yang ini adalah paparan. Kalau cetakan, contoh kalau yang ni adalah cetakan. Maksudnya bercetak. So, dalam ni kita tengok tipografi dia, kita guna pakai di dalam hasil karya ni lah. Okey.
Seterusnya nombor 4, peranan tipografi dia boleh diganti sebagai image, dan untuk berkomunikasi, dan yang kelima menyampaikan maklumat dengan jelas dan kreatif. Itu peranan tipografi. Okey. Seterusnya ada Syah nak tanya? Ya cikgu, sebenarnya saya nak tanya berkaitan dengan yang mudah dan menarik dibaca ya. Ni ia berkenaan dengan jenis karya yang dihasilkan tu, maknanya bergantung kepada siapa yang membacanya lah. Ya, ikut peringkat umur. Yalah, kalau tiba-tiba yang benda tu dokumen penting, tiba-tiba kita letak huruf-huruf yang bercorak-corak pula, memang dia akan terkeluar daripada topik ataupun temanya kan? Ya. Sebab tu kalau nanti kita akan tengok contoh ya. Okey, baik cikgu. Okey. Ini soalan. Tadi nota, ini soalan. Okey, soalan ni murid-murid semua boleh tengok, boleh lihatkan sini kan soalan kan? Okey, jadi kita tengok Raja 1 menunjukkan penggunaan jenis muka taib dan peranannya dalam rekaan grafik pelekat, iaitu stiker. Yang ni stiker lah. Okey, padankan jawapan pada kotak yang diberi berdasarkan pernyataan seperti di bawah dengan tepat. Kalau dalam soalan, selalu soalan SPM, kita kena tengok dulu iaitu apakah ayat penyata, iaitu penggunaan jenis muka taib dan peranan. Artwork dia adalah rekaan grafik, dan bahasa arahan dia atau kata arahan dia padankan jawapan. Jadi murid kena padankan. Okey, yang ni boleh tak kalau saya nak pilih Amalin untuk nak menjawab? Boleh Amalin? Silakan. Ada jawapan untuk ni Amalin? Ya, ada cikgu. Kalau A ni, di mana jawapan dekat sini? Okey, untuk yang A tu jenis muka taib condong tu, A tu dekat page stop. Okey. Tulisan page stop. B dekat Musafir Hikmah. Okey. Dan C dekat Hunter. Okey, tadi Amalin dah bagi jawapan. Boleh tak kalau kata Amalin tolong bagi apa keyword ataupun kata kunci jawapan. Dalam jawapan ni apa yang paling tepat? Mengapa jawapan tu? Sebab dalam grafik ni dia kena tanya pada diri sendiri. Sebab dalam periksa kita kena faham and then tengok apa dia punya bahasa arahan dia dan tengok clue dia. Amalin boleh bagi? Amalin boleh bagi? Okey. Boleh. Untuk A, kata kunci dia dekat muka taib condong ke kanan. Maksud dia pit stop tu arah kanan. Dia condong ke arah kanan. B pula menampilkan image Islamik. Musafir Hikmah tu dia punya tulisan macam Islamik sikit lah. Dan C, penggunaan warna merah memberi penegasan sebagai komunikasi rekaan kepada membaca. Maksudnya Hunter tu nampak tulisan tu warna merah. Okey, jadi kat sini murid-murid, kalau kita tengok, kalau kita nak jawab, kita kena tengok dahulu keyword dia. Jadi dekat sini 3 markah untuk soalan ni. Dan kalau sini adalah tahap penguasaan 1. Tahap penguasaan ni maksudnya dalam DSKP ni dia ada standard dia. Tahap penguasaan macam kita markah aras mana. Okey. Jadi kita ada berapa aras cikgu? Kita ada 5 aras. Ada 5. Tahap 1 sampai tahap 5. Sebenarnya Amalin tadi jawab dengan betul cikgu? Yes, betul. Oh betul. Baguslah. Tanya Amalin. Saya sebenarnya tak pasti sangat, so baiklah Amalin jawab dengan baik. Sebab dia ada clue kat situ. Okey. Seterusnya boleh kita teruskan lagi? Boleh cikgu, silakan. Okey, unit 2. Okey, jadi tadi unit 1 ni, unit 2 jenis muka taib. Okey, jenis muka taib ni sebenarnya muka taib ni juga dia ada jenis-jenis dia. Macam juga kita ada jenis-jenis, macam kita ada Melayu, India, Chinese kan. Okey, yang berbilang kat sini. So yang ni serif yang pertama. Maksud serif ni. Okey, serif ni kalau ayat yang kita nak senang faham lah. Ada ekor. Okey, maksudnya yang ini. Okey, saya bulat je. Okey, yang ni ataupun sini. Dia ada macam tak mahu ya. Okey. Tapi dia ada macam ada yang lebihan tu lah, yang ekor dia lah kan cikgu. Dan dia selalu diguna pakai dalam surat khabar ataupun majalah. Yang kedua sans serif, tegak, jelas, skrip, fleksibel, bersambungan, dekoratif. Yang keempat iaitu ada gaya dan juga hiasan. Okey, dekat mana kalau kita tengok sans serif dekat poster.
dekat iklan papan tanda sebab orang nak tengok dulu. So perkataan tu mesti jelas daripada jauh kan. Tak boleh ada yang ekor-ekor lah kan. Okey, yang skrip nampak dia macam ni kata dalam majlis keramaian. Selalunya kalau banner macam tema hari raya ke selalu akan gunalah jenis ni. Dan yang keempat ni dekoratif. Okey. Dan seterusnya ni contoh. Okey, kalau contoh selalu kita baca surat khabar je kan. Tapi kat sini rupa-rupanya nampak ini penggunaan dia adalah jenis serif. Okey, yang ni nama dia Times New Roman, Georgia, rupanya. Ini saya selalu tengok bila saya buat dokumen di laptop ataupun komputer itu, saya akan nampaklah jenis jenis muka type kan. So maknanya serif ni dia adalah istilah ataupun kumpulan yang besar. Di bawah ni ada Times New Roman, Georgia. Sangat banyak nama mereka ni. Jadi kalau kita tengok serif ni memang diguna pakai umumlah untuk ni kalau semua murid-murid faham ataupun murid-murid sedar, kebanyakan novel akan menggunakan perkataan serif ataupun jenis muka type serif sebab bila dia ada ekor, jadi mata kita akan saling bersambungan membaca. Jadi dia tak stres pada mata. Itu logiknya lah. Okey, saya tak pernah perasan tapi memang betul lah apa yang cikgu cakap. Surat khabar pun ni pun memang banyak ada. Okey, anak murid okey ke? Boleh faham ya? Okey, ni nama dia, ni antara lah. Okey, seterusnya kita tengok jenis muka type sans serif. Okey, sans serif selalunya memang untuk yang tajuk utama. Okey. Dan ini antara nama-nama dia lah, Arial, Futura, Impact, Marriott, Tahoma. Ini yang biasa kita guna pakai. Okey. Seterusnya, muka type script. Muka type script ni selalu kalau ni macam contoh Selamat Hari Raya. Jadi kita nak tengok dia maksud dia mood dia tu seronok. Sangat meriah kan Ibu. Nampak pun macam bestnya kan. Okey. So yang ni selalu kalau kita tulis tangan. Kan tulis tangan selalu ini nama Sergio ni, Vivaldi ni memang sentiasa orang kata nama yang biasalah kita guna pakai. Okey. Dan yang seterusnya muka type dekoratif. Okey, yang ni dia ada hiasan lah. Okey, dihias tulisan tu. Okey, selalunya dalam kad kahwin jemputan kan. Okey. Dan selalunya kalau untuk dekoratif ni selalunya dia akan merujuk kepada kita nak apa mood yang nak disampaikan. Kan. Okey. Ada soalan. Okey. Tadi dah baca setiap kali ada soalan untuk uji kefahaman kita. Okey. Soalan ini iaitu Raja 2 menunjukkan poster COVID menggunakan dua jenis muka type. Padankan jawapan yang tepat pada kotak jawapan. Okey, kalau kita tengok bahasa arahan dia adalah padankan jawapan. Okey, yang ini pada tahap penguasaan 2. Okey, yang ni siapa yang nak jawab ni, murid-murid? Ada siapa yang nak cuba? Okey. Ikwan boleh, Ikwan? Rasanya Ikwan boleh. Dia senyum-senyum tu maknanya dia dah tahu jawapan dah, Ibu. Apa jawapan dia, Ikwan? Okey. Yang memula tu. Yang mana? B. Tak ni atau ni? Yang ni atau yang ni? Maksudnya A ni di mana? A yang bawah, B atas. Okey. Kita tengok jenis muka type selalu digunakan untuk memberi penerangan. Okey, keyword dia Ikwan. Kat mana keyword dia? Kalau untuk yang bahagian ni. Mana keyword dia? Jenis penerangan yang disampaikan. Okey. Penerangan. Jenis memberi penerangan atau keterangan. Okey, mana? Ni ke ni? B. Okey, B. Okey, so kita tulis sini B ya. Okey. Okey. Dan yang ni mana keyword dia? Atau kata kunci dia? Jenis poster yang disampaikan. Okey. Memberi penegasan pada pandangan mata. Ni, Ikwan yang ni, pandangan mata. Sebab kita tengok yang ni paling besar. Okey. So ni adalah A. Betul, Ikwan. Jawapan betul. Tepat sekali. Okey, jadi kat sini anak murid-murid semua sebelum nak jawab kita kena cari kata kunci. Itu paling penting. Okey, terima kasih Ikwan. Okey. Jadi dapat 2 markah lah untuk slot yang soalan yang macam ni. Dan seterusnya, okey, boleh kita sambung lagi ya? Boleh cikgu, silakan. Okey.
Unit 3, menghasilkan font baharu berdasarkan jenis muka type. Okey, yang ini kita ringkaskan, iaitu kalau kita nak bina font ataupun nak bina muka type yang kita punya identiti, ini antara elemen yang dititik beratkan. Okey, apa itu? Yang pertama, K, kontra. Saya ambil perkataan kontra lah. Okey, dari segi apa kontra dia? Yang pertama, bold, iaitu nampak besar. Italic, sengit, dicondongkan. Okey. Lower case maksudnya huruf kecil. Okey, lower case black ni maksudnya kecil tapi dibesarkan. Itu size, saya kata kontra size. B, pembalikan. Okey, pembalikan contohnya B ni, ini yang B biasa dan ni diterbalikkan. Kadang-kadang ada juga logo yang dihasilkan melalui teknik yang pembalikan ini. Okey. I, menggantikan huruf dengan image. Jadi kalau kita tengok yang ni, perkataan orange. Okey, jadi buah orange itu sendiri digambarkan. Itu yang tadi mula-mula kita belajar, iaitu tipografi sebagai image. Inilah. Okey. Okey, dan kita pergi kepada R, iaitu teks yang mempunyai rupa. Okey, so ni rupa. Okey. Dan S, muka type berbayang, maksudnya ada kesan khas. Kita boleh kesan untuk nak nampakkan dia nampak macam timbul lah. Ya, macam timbul kan. Okey. Dan M, kita ambil daripada mula permulaan huruf, and then berita harian. B, H, ni penerangan dia. Okey. So ni antara elemen yang memang anak murid kena hafal lah. Kalau kita nak hasilkan kan. Dan kita kena faham kan. Okey. Okey, yang ini soalan berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, kalau dalam subjek MPV RGD, tahun ini adalah tahun pertama dilaksanakan. Jadinya dia ada dua, iaitu pentaksiran berasaskan sekolah dan juga pentaksiran bilik darjah. Bilik darjah ni maksudnya ni 10 markah, tahap penguasaan 3. Jadi ini antara yang senarai yang murid kena hasilkan. Okey, kalau kita tengok gerak kerja dia menghasilkan tulisan kreatif. Okey, huruf ni boleh baca semua A sampai Z, O 0 hingga 9, ini gerak kerja. Jadi kita langkah-langkah ni kita yang bagilah. Okey. Contoh kat sini kita nak bina tulisan yang bertemakan bunga tulip. Okey. Jadi kita ini langkah dia, contoh cari bunga tulip siluet, and then kita hasilkan idea. Okey, ni contoh. Kita cari dulu idea. Okey, idea ni kita boleh cari dekat dalam halaman sawang lah. Okey. Selepas tu kita siluet tadi maksudnya gambar terang gelap. Ni kan. Okey. Cikgu ambil yang ni contoh, ni anak murid So daripada sini kita besarkan jadi ni, dan seterusnya ini yang sedia ada, kita buat penambah atau pengurangan. A jadi kat sini. Inilah langkah-langkah yang biasanya dibuat oleh orang yang nak mereka font baru kan? Nak cari sumber inspirasi itu subjek matter. Okey. Rasanya murid-murid ada kot yang dah siap buat kan? Boleh tolong angkat tak untuk nak tengok? Okey, apa kata sebelum mereka menunjukkan hasil kerja mereka, kita akan mengambil ataupun kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Aziz. Baiklah, jom kita mulakan kita teruskan pengajaran kita. Tapi sebelum kita rehat tadi, Cikgu ada sebutkan bahawa murid kita telah pun menyediakan font mereka sendiri kan, Cikgu? Ya, ada. Okey, jom kita tengok. Sila tunjukkan kepada ataupun tunjukkan di hadapan kamera anda. Okey. Hasil kerja anda. Yang ni Amalin punya. Sumber inspirasi dia adalah daripada Bibi. Okey, itu ada. Ini dia. Okey. Jadi macam Fatihah, dia punya ni bubble, iaitu buih. Okey, yang ni ada kaitan sebab mereka ni ada melaksanakan projek yang mana corporate identity. Jadi mereka menggunakan tipografi ni dalam diorang punya projek. Mereka punya projek lah. Ikut pada subjek matter yang telah dipilih. Okey. Ikuan apa ya? Ikuan dah ni. Ikuan subjek matter apa Ikuan? Tak apa nak jelas je kat situ. Terlalu terang. Nampak ke? Okey. Mungkin boleh pegang sekejap. Kita cuba adjust sikit. Mungkin anda ke depan sikit. Nampak sikit-sikit. Tapi kamera dia tak jelas. Okey, nampaklah sikit-sikit kan. Okay. Mungkin dia agak nipis saya kot.
Okey, ke belakang sikit. Sikit, perlahan-lahan. Okey. Berhenti. Okey, nampaklah. Daripada sana nampaklah A, B, C, D. Oh, tapi yang ni menggunakan apa, Ibu? Bagaimana dia mulakan ataupun dapat inspirasi untuk menghasilkan Selalunya kalau ni mereka ni ada langkah yang 2-3 kali langkah lah. Jadi untuk idea yang pertama ni diorang just untuk buat sketches ataupun lakaran dahulu. Okey. Dan bila dah ni, yang ni kita akan masukkan dalam komputer dan kita akan trace balik. Oh, ya. okey. Okey. So ini antaranya, kalau kita tengok, so anak murid pun boleh tengok, yang ni memang hasil kerja anak murid. Menghasilkan tipografi taman herbal. Dan memang logo ni diguna pakai untuk taman herbal sekolah lah kata. Okey. Dan seterusnya, boleh kita teruskan? Boleh, cikgu. Okey, anak murid okey tak? Murid semua okey? Boleh ikut? Yang ni. Okey, yang ni soalan. Kalau kita tengok, ini 4 markah tahap penguasaan. Untuk soalan grafik ni, dia banyak guna lukisan. Okey, yang ni ada tak anak murid dah siap? Boleh tolong angkat. Soalan dia, jenis muka type perkataan suka. Okey, suka. Dia kata, murid diminta menghasilkan font baharu menggunakan elemen tipografi, gabungkan subjek matter atau sumber inspirasi dengan emoji yang ada. Okey, tu dah angkat dah. Nampak. Cantiknya. Wow. Okey. So, kalau dalam soalan, dia memang kena lukis. So, maknanya kena gabungkan yang perkataan suka dengan emoji je lah, Ibu. Okey, tahap penguasaan dia kat sini 3. Tahap penguasaan 3. Jadi, tadi macam contoh, tadi Fatihah Najwa. Fatihah Najwa ada letak emoji direct kan? Ya. Yang bawah tu Tasha ya. Tasha dia ada mata dekat tu. Ada. Okey. So memang yang ni memang tiada had ataupun tiada macam dia rujukan di mana kita boleh ikut kreativiti asalkan kita gabungkan kedua-duanya. Yang penting menjawab soalan. Kan dia kata gabungkan. Okey. Boleh kita seterusnya kan? Boleh. Okey, yang ni 4. Unit 4 iaitu muka type dalam karya grafik. Rupa-rupanya tulisan ataupun muka type ni dia ada anatomi sendiri. Anatomi ni apa benda? Iaitu istilah yang terdapat pada struktur iaitu font. Jadi kalau kita tengok S ni ada spine. Kan? Dia ada yang ni nama dia spine. Okey. And then yang M. Huruf M yang ni nama dia shoulder. Kalau shoulder kita bawah. Betul tak Zelmi? Kan? Shoulder bawah kan Zelmi? Betul cikgu. Okey. Huruf K. Kalau K ni apa ni? Tasha. K ni ada apa? Ada kaki leg. So ni, dan kalau huruf A yang lengkungan ni namanya apex dan E ni eye. Nama dia, anatomi dia. Okey. Dan seterusnya, okey, soalan. Ya. Okey. Kalau yang ni, adakah murid-murid boleh? Siapa yang nak menjawab ni? Boleh? Cikgu, saya cuba bacakan soalan boleh? dulu, Cikgu. Rajah 4 menunjukkan 2 jenis muka type yang berbeza berdasarkan rajah yang diberi. Tak nampak pula buku atas. Teliti dan tandakan tandakan pada istilah yang tepat dan X pada jawapan yang tidak berkaitan pada ruangan jawapan yang diberikan. Okey. Perkataan muka type dia, nama dia jenis serif Bodoni. SG, ME. Okey, shoulder. Okey, yang ni kita macam boleh berdasarkan apa yang cikgu tunjuk tadi lah. Okey, SG, S ada spine. G ada ear, ada link, ada loop. Jadi, ada tak shoulder? Shoulder. Okey, kita bagi murid kita untuk tolong jawab lah. Siapa yang nak cuba? Tadi boleh. Saya rasa Ikuan dah jawab, Hilmi dah jawab, Fatihah dah jawab ke belum? Tak apa, kita beri peluang kepada Fatihah lah. Belum kan? Silakan. Untuk yang S tu, yang SG, dia tak ada shoulder. Ada tak ada? Shoulder. Okey, tak ada. Tak ada. Okey. ME ada shoulder tak? Ada. Okey, ada. Spine S ada tak? Kita tengok balik. Ada. Okey. Ada tak? Spine. Kan? Spine ni ada. Kalau kita dalam bahasa yang nak senang, tulang lah. Tulang yang lengkungan. Tulang yang tengah tu.
Ada tak tadi? TA? Ada. Okey, Ada. ada. ME ada tak ada? Ada. Tak ada. Okey. AM? Okey. AM, SG ada AM tak? Okey, AM. Tak ada. Kita cari AM. Ada. AM ni orang panggil lengan lengan. lengan. AM kan? Okey. AM. AM tu Ni pada- AM. Okey, AM. Oh, pada E ya. Pada E. Ada tak? Ni SG ada tak ada? Tak ada. Dia tak ada. ME ada kan? TA Ah, ni kan? ada. Tadi pada E kan cikgu? Ya, ni telinga. Muka taik pun ada telinga ya. Sila. Okey, mana ear tadi? Kita tengok tadi. Okey, ni ear. Okey. Dan ada tak SG? Tia? Ada kan? Ada. Okey, yang ni? Tak adalah kan? Okey. Okey, jadi markah dia 4. Kalau kita tengok sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bermakna setiap satu ni 0.5. Dia macam tu. Tahap penguasaan 5. Okey, agak tinggi Tia. tu. Tahniah. Okey, bagus lah Fatihah. Dapat jawapan betul. Okey. Kalau saya mungkin semua salah itu. Mungkin satu lah betul. Tak apa, Yang boleh telinga cuba tu nanti. boleh lah. Okey. Ah. Okey, yang ni unit 5. Yang tadi kita belajar anatomi. Ya. Dalam biologi kita ada anatomi juga kan, tapi Ya. badan. Okey, yang ni untuk muka taib. Okey, yang ni cadangan penetapan dan penyusunan muka taib. Okey, untuk satu iaitu saiz. Yang kedua leading, iaitu jarak antara baris atas dan bawah. Okey, yang cikgu gariskan ini adalah isi penting ataupun keyword yang kena ingat. Ya. Okey, nombor 2, nombor 3 kening. Yang ni mula-mula belajar cikgu, kening, kita kan ada kening. Sebenarnya tak, yang ni kerning. Sebutan dia iaitu jarak antara sini. Okey, dia kata jarak antara satu font dengan font bersebelahan. Okey. Ya. Ni persen dia lah. Kalau 48 makin jarak. Agak jauh lah itu. Okey. Okey. Yang nombor 3, nombor 4. Okey, format. Format ni biasalah kalau dalam kita tu karangan selalu ada kan. Ya. Okey, nombor 1 apa? Kalau sini penjajaran kiri, selalunya kita sebut line left. Maknanya semua Tapi dalam bahasa bermula Melayu daripada- ni penjajaran kiri. Dia disusunkan sebelah kiri lah. Ya. Dia sebelah kiri. Ni semua sebelah kiri, nampak ni. Okey. And then nombor 2, penjajaran seimbang, justified. Okey, nombor 2 yang ni. Okey, nombor 3 penjajaran kanan, belah kanan. Dan nombor 4 tengah, center. Okey. Kalau manual selalunya kita macam inilah kan. Ini kat komputer, yang ni antara format komposisi dia. Okey. Seterusnya. Okey, soalan lagi. Alright. Okey. Nampak Jadi, je muka Ikuan. Setiap kali ada soalan senyum je cikgu. Okey, soalan dia. Menunjukkan satu perenggan, ni satu perenggan, diaplikasikan dengan aspek penetapan. Okey, aspek penetapan dan penyusunan muka taib yang pelbagai. Padankan. Okey, jadi dia kata bahasa arahan dia adalah padankan aspek. Okey. Dan kalau kita tengok sini dalam dengan tepat kotak jawapan. Okey, siapa boleh jawab yang ni? Anak murid semua. Siapa boleh? Tasha okey, Mike? Saya boleh. Okey, alhamdulillah. Kan dengar dah Tasha. Okey, silakan mereka Tasha. ni duduk kampung yang berbeza. Dan jarak yang jauh. Okey. Jadi Tasha, apa jawapan dia? Kalau yang ni S ni. S tu jawapan dia B. B. Okey, cikgu tolong tu. Jawapan dia P. Okey. Seterusnya? Ni MPV RGD? Yang MPV RGD tu jawapan dia C. Jawapan dia C. C. Okey. Yang ini iaitu dalam bidang ni? Apa Tasha? Yang bawah tu. Yang E. C. D. D ya? E cikgu, E. E. Okey. Okey. Okey, E. Okey, yang ini? Yang lagi satu tu D. D. Okey, D. Dodol. Okey. Okey, so jawapan ini 4 markah. 1, 2, 3, 4 ada. Keyword dia, boleh tak tolong highlight kan Tasha? Kat mana kalau A tu keyword dia? Adalah
Center. Kalau A, keyword dia penjajaran tengah. Okey. Penjajaran Okey. Ni betul ni kan? Dah memang ada. center. Okey. Kalau B. Sans serif. Sans serif. Okey. C. Muka type berbeza. D. Muka type berbeza. Okey. Leading. Berbeza. Seterusnya. Yang ni cikgu dah highlight dah. Leading. Yang tadi kan yang cikgu Okey. cakap yang Kita maklumat cek yang penting jawapan tu. dia. Ya. Okey. B. Dia kata B. Sans serif. Salah lah kat sini Tasha. Sebenarnya sans serif adalah dekat sini. Oh, Ya. tidak. Jadi ni adalah C. Okey, ni C Ni salah. Sebab ni ada ekor. Oh, yelah kan. Dia serif. Ingatkan saya yang dia terlupa saiz. tadi. Jawapan dia adalah Saiz yang berbeza. apa? Mana tadi? Ni berbeza. Ah. C jawapan dia. Ini jawapan dia adalah sans serif. Ya. Okey, yang ni E, leading, betul. Ni betul, ni betul. So, dia boleh dapat 2/4 saja. Tak apa, Tasha. Tak apa, kita belajar sama-sama. Tuan yang bagus, Tasha. Terima kasih, Tasha. Okey. Dan sebelum kita teruskan lagi, cikgu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Aziz. Baiklah cikgu, jom kita teruskan pengajaran kita, cikgu. Okey. Yang ini adalah unit yang terakhir, unit 6, iaitu menghasilkan karya tipografi mengikut tema yang dipilih. Okey, karya tipografi adalah seni mengatur huruf. Okey, kita highlightkan sini ya. Ya. Mengatur huruf sebagai elemen utama, untuk menyampaikan mesej kepada pembaca. Inilah peranan ataupun mengapa tipografi ini diperkenalkan dalam subjek MPV reka bentuk grafik digital. Okey. Jadi dia kata di sini termasuk menitik beratkan penggunaan elemen dan prinsip rekaan. Okey, untuk menghasilkan karya berestetika. Ini dalam bahasa bukunya lah ni. Okey ya. Kalau nak senang faham, contoh kita tengok sinilah. Okey, so anak murid boleh tengok sini. Jap, siapa boleh cakap? Amalin, boleh baca tak perkataan yang ada dekat image ni? Amalin. Boleh? Boleh baca tak? Amalin. Ya, boleh. Okey, bacakan Amalin. Kejap. Tak nampak lah cikgu. Okey, yang ni. Nampak tak? Nampak tak? Yang ni. Pengalaman hidup adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita erti kehidupan yang sebenar. Okey, terima kasih Amalin. Sebenarnya yang ni saya hasilkan. Pokok ni saya takat gambar belakang rumah saya dan ini perkataan dia. So perkataan ni kita beza, jenis yang berbeza, warna yang berbeza dan saiz yang berbeza. Kan elemen tipografi tadi kan kita dah belajar kan? Okey. Selalunya sekarang ni kalau kita tengok selalu ada orang hantar setiap pagi, selamat cikgu, pagi. Saya baru je nak sebut, setiap pagi saya ada macam grup Kata-kata dalam telefon bimbit saya, cikgu. Setiap pagi pakcik, makcik saya selalu hantar selamat pagi. Lepas tu adalah pepatahnya janganlah bazir masa ke. Bagus. Sebenarnya itu kita untuk aura positif setiap hari. Itulah peranannya tadi. Dia mempengaruhi emosi kita. Betul lah, cikgu. Yang ini Fatihah punya hasil karya. Kan? TA kan? Yang ni kan? Okey. Wow. Fatihah dia ada kata, jika selepas mendung akan muncul matahari. Tidak mustahil dari jatuh boleh menghasilkan kejayaan. Wow. Sangat bermotivasi, cikgu. Ya. Memang bagus. Jap nak tanya. Fatihah ambil gambar ni lepas hujan ke? Time tu hujan, masa mendung. Di manakah anda mendapat inspirasi untuk menghasilkan kerja ini? Memang cantik lah. Sebab time tu hujan, tak ada idea. Lepas tu tiba-tiba nampak gambar cuaca mendung. Lepas tu dapat dengan ayat tu, maksudnya macam kalau lepas hujan, boleh timbulnya matahari. Lepas tu takkanlah kita lepas jatuh, kita tak boleh bangkit untuk dapatkan semangat kita balik. Lepas tu dengan semangat tu kita boleh dapat sebuah kejayaan yang kita nak lah. Okey.
Sebenarnya untuk pengetahuan, Fatihah ni dia adalah pengawal pusat sumber. Dan memang sangat rajin membaca. Jadi dia memang kalau kata-kata ni memang dia expert. Dia mahir lah untuk nak menggunakannya. Memang memberikan inspirasi kepada saya juga, Ibu. Terima kasih Fatihah. Memang kerja kalau yang kita, sangat bagus. Kalau kita tengok di sini, Ya, Cikgu. ini antara murid tahun 2020 menghasilkan kata-kata semangat. Okey, jadi yang ni memang dihasilkan sendiri dan artwork ni adalah hasilnya 4x2 kaki saiz dia. Tapi saya kecilkanlah untuk bawa ke studio ni. Okey, jadi kata-kata semangat ni kalau di sekolah saya akan tampal di dinding sekolah dan setiap pagi diorang akan melihat dan akan baca untuk memberi inspirasi. Betul. Sebenarnya daripada perkataan tu boleh menaikkan semangat kita. Ya, Cikgu. Okey. Yang ini adalah hasil kerja, okey ya. Hasil kerja Ikhwan. Ikhwan. Yang ada dalam talian sekarang. Ada kan? Mana Ikhwan tu? Ikhwan. Ikhwan, ya. Tu. Ikhwan, senyum Ikhwan. Nampak tu. Okey, ni Ikhwan. Ikhwan ni dia masuk pertandingan poster digital stamp. Okey, so yang ni dia buat menggunakan perisian Adobe Illustrator dan gabungan dengan Adobe Photoshop. Jadi ni asaslah pada tahun lepas mereka buat. Okey. Dan yang ini okey, kita letak. Cikgu, ataupun kita boleh pergi balik kepada hasil kerja Ikhwan, Cikgu. Boleh tak, Cikgu? Boleh tak Cikgu pegang sekejap untuk kamera? Dan saya nak tanya Ikhwan sebenarnya. Bagaimana anda menggunakan, maknanya apa yang kita belajar ini kan berkaitan dengan jenis-jenis muka type dan juga warna dan juga saiz dan semua dan kerning dan leading tu, bagaimana anda dapat menghasilkan contohnya penggunaan warna dan juga logo yang disediakan tu? Manakah dapat inspirasi dan juga apa sebenarnya idea di belakang poster yang anda hasilkan tu? Mungkin anda boleh terangkan kepada kita. Sedikit sepatah dua kan, tak payahlah panjang sangatlah. Tak jelas. Dia sangat sangkut. Okey. Ikhwan, saya ulang balik ya. Mungkin Ikhwan boleh berikan idea di belakang hasil kerja anda. Bagaimana anda dapat menghasilkan kerja sebegini? Memang cantik sekali. Mula-mula saya buat macam lakaran untuk untuk first memula kita buat bingkai dia dulu. Dia punya serum tu kan. Lepas tu dia punya dia punya gambar, cari gambar dia dulu. Dan saya rasa silakan. Lepas tu kan mengikut kata cikgu, bila kita sambungkan semua, macam mana? Macam ni, mula kita buat serum tu dulu, lepas tu kita cari gambar. Lepas tu mengikut kata cikgu, suruh gabungkan dan menambah penambahbaikan. Okey, saya bantu Ikhwan. Ikhwan mula-mula kalau kata tipografi tadi, yang ini. Iaitu perkakasan. Sebab tahun lepas kami membuat projek yang realiti. Sebab itu saya antara pengamal pembelajaran berasaskan projek sebenar. Apabila dia belajar, dia hasilkan hasil karya dan dia masuk pertandingan. Tapi saya rasa ini adalah satu kerja saya kira profesional juga. Sebab kalau kita letak dia punya maklumat tu, kalau dia dalam keadaan yang lurus macam tu, kalau saya tak baca juga. Kalau macam ni saya akan baca sikit. Sebab dia punya warna menarik perhatian yang saya. Yang ni kami visualkan ataupun infografikkan daripada DSKP, iaitu standard pembelajaran kami, supaya murid tu mudah belajar. Okey. Dalam masa yang sama juga, yang ni mereka punya hasil kerja untuk peringkat negeri Perak, iaitu poster digital Merdeka. Jadi ni secara online lah. Okey. Okey, yang ni memang diorang masuk and then diikut pada diorang punya like dekat dalam Facebook. Dan yang seterusnya ini dalam logo. Okey, ini logo logo asrama, iaitu berkaitan dengan Dom Umar Al-Khattab. Jadi tulisan tu nampak karakter. Tegas, dia tegak saja kan. Okey. Okey, seterusnya yang ni, ini murid tahun lepas juga masuk COVID. Dan untuk pengetahuan, yang ni untuk COVID ni kami rangkumkan sepanjang COVID buat apa dan divisualkan. Yang ni masuk pertandingan peringkat negeri Perak juga. Dan ini semua hasil kerja murid cikgu lah. Dengan bantuan cikgu memang nampaklah hasil kerja daripada murid memang cantik dan memang saya rasa sama dengan tahap
industri yang sedia ada lah cikgu. Ya, alhamdulillah sebenarnya apabila belajar subjek ini, apabila mereka dah habis SPM, insya-Allah mereka ada kerja yang sendiri untuk mereka lakukan. Boleh buat freelance ataupun kerja sambilan berkaitan dengan bidang grafik. Ya, cikgu. Okey. So yang lain, murid-murid boleh tak kita buat aktiviti yang seterusnya untuk aktiviti yang terakhir? Iaitu berkaitan dengan tajuk yang ini last sekali. Okey, info tambahan. Tipografi dan psikologi ini info tambahan. Sebenarnya apabila kita menggunakan perkataan serif, dia lebih merujuk kepada klasik, traditional, respectable, comfort. Dan kalau sans serif, stability, yakin, keyakinan, kukuh. Script, elegance. Dia nampak comel-comel sikit. Selalu ni konsep minimalis kan kita selalu guna pakai. Okey, ni display, friendly, modern, strong. Okey, dia dekat sini. Apabila kita tengok tulisan tu, dia akan beri ekspresi kepada apa hasil kerja. Kan, okey. So dekat sini, okey, lain-lain pemilihan tipografi unit memberikan impak yang besar dalam penghasil karya grafik. Muka type juga turut mempengaruhi emosi. Dan yang sekali, okey, boleh dah. Okey. Boleh kita buat aktiviti sedikit? Boleh cikgu. Okay. Sebab sebelum ni cikgu ada sebutkan yang kita tulisan kita ataupun seperti yang cikgu sebutkan kegunaan muka type tu akan menghasilkan emosi ataupun adalah kegunaan di sebaliknya kan cikgu? Murid-murid juga ada. Boleh tunjuk tanda tangan murid-murid? Boleh tengok. Puan besar. Malin. Okey. Cikgu, saya pun nak tunjukkan saya punya lah cikgu. Boleh. Alamak. Ini info tambahan. Sebenarnya setiap kalau kita tengok karya kita, maruah kita. Okey, jadi kita boleh tahu daripada tanda tangan tu, kita boleh tahu personality kita tu macam mana. Ke cikgu? Ya. Boleh. Saya punya macam mana cikgu? Okey, Syam punya. Okey, yang pertama, dia agak condong ke kiri kan? Ya cikgu. Okey, so kat sini kalau kita tengok kalau dia ada lengkungan yang ada di atas itu, apabila kita ada tanda tangan yang lengkungan, itu merujuk yang kita ni mudah berunding. Oh iyalah. Okey. Tetapi bila ada lengkungan yang bergerigi, ada yang bergerigi sedikit tu, yang di hujung Sean tu, okey, yang tu menunjukkan agak cerewet mengikut pada spesifikasi yang berkaitan. Okey, mengikut yalah. So kita tengok yang ni. Siapa ada yang saya tak nampak muka ni? Tasha. Tasha. Okey. So Tasha, Tasha sangat cermat orang dia. Dekat mana yang boleh cermat tu kalau kita tengok dekat sini. Okey ni dekat sini Sini 1, 2 and then 3 ni mudah runding. Okey ni keyakinan dia. Titik. Itu maksud dia. Okey, ini ilmu yang sedikit lah yang saya kongsikan untuk anak murid. Jadi bila belajar tipografi, sebenarnya murid-murid yang pertama boleh motivasi diri. Yang kedua dia boleh kena pasti apa yang dia nak pilih. Bila ada dapat kerja atau hasil karya untuk hasilkan artwork, membina logo ke, kita kena tengok apakah logo yang berkaitan. Kalau untuk orang dewasa, logo yang tulisannya bagaimana yang dipilih, muka type macam mana. Okey. Jadi saya rasa itu saja perkongsian. Anak murid, jagalah karya kita, maruah kita, diri kita sendiri, personality kita. Cikgu, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, cikgu Aziz, dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian. Kita ada Ikhwan, Fatihah, Tasha, Amalin dan juga Zulhilmi. Terima kasih kerana bersama kita. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya di Road to Success SPM 2021. Kita akan jumpa lagi. Bye. Okey, terima kasih. Bye semua. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati binti Mahmud, ibu kepada Nur Amalin Jasmine binti Mahathir, yang akan menduduki SPM tahun 2021 di SMK Tuan Muda Abdul Aziz, Sungai Siput, Utara Perak. Harapan ibu kepada kakak semoga dapat result cemerlang dan membanggakan ibu dan ayah untuk SPM tahun 2021. Doa ibu sentiasa mengiringi kejayaan kakak dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Zulkifli bin Muhammad Syafi'i, ayah kepada Muhammad Zaini dari Sekolah Menengah Tuan Muda Abdul Aziz. Di sini dengan harapan dan doa
saya kepada Remy, semoga SPM pada tahun 2021 ni cemerlang, insya-Allah. Di sini saya ingin atau meletak harapan semoga Remy dapat melakukan yang terbaik. Semoga Allah memudahkan perjalanan untuk menghadapi SPM pada tahun ini dengan mudah dan lancar, insya-Allah. Amin. Saya doakan.